Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, topik hari ini ialah pengembalian Argentum. Ini adalah topik terakhir dalam proses pengimejan 1. Okey, kita pergi kepada objektif. Okey. So objektif pengembalian Argentum Argentum ataupun Argentum recovery. Pertama, menyatakan keperluan pengembalian Argentum. Kedua, menyatakan sumber Argentum dalam jabatan pengimejan. Dari mana sumber Argentum itu kita dapat Ketiga, menerangkan kaedah yang digunakan, menerangkan prinsip elektrolisis. Seterusnya, menyatakan kelebihan dan kekurangan setiap kaedah pengembalian Argentum. Menghuraikan secara ringkas reka bentuk unit pengembalian Argentum. Menerangkan bagaimana densiti arus mempengaruhi kadar pengembalian. Seterusnya, menyatakan faktor yang mempengaruhi kejadian pensulfidaan, menghuraikan kaedah menguji kepekatan Argentum dan membincangkan cara pengurusan sumber kewangan yang diperolehi daripada pengembalian Argentum. Okey, kita pergi kepada definisi dia. Definisi pengembalian Argentum ialah proses mendapat semula Argentum selepas ia dipakai, Okay, contohnya di prosesor automatik kita dapat daripada fixer yang telah digunakan. Itu contohlah. Okay, ini adalah mesin elektrolisis, salah satu kaedah untuk pengembalian Argentum. Okay, kenapa kita perlu membuat pengembalian Argentum? Apakah kepentingannya? Pertamanya, keuntunganlah. Dari segi keuntungan, biasanya terdapat dalam 5 hingga 7 gram per liter Argentum dalam fixer terpakai. So Argentum ini kita boleh jual balik. Okay, kita boleh jual balik. Dan fixer terpakai ini, apabila kita dah keluarkan Argentum daripada dia dan ia dah bebas dari Argentum, kita boleh guna semula. Okay. Seterusnya, pemulihan sumber asli lah. Okay. Seperti kita tahu, Argentum tu adalah sumber asli yang dikawal Jadi kita nak kurangkan penggunaannya. Okay. So kedua, mencegah pencemaran alam, aspek ekologi. Contohnya kalau kita buang saja fixer tu di longkang biasa tanpa kita guna membuat pengembalian Argentum, so ia boleh menyebabkan pencemaran lah. Okay. Sebenarnya pulangan ekonomi seperti yang saya dah terangkan dalam poin keuntungan tadi. Seterusnya, mempertingkatkan keupayaan penetap atau fixer. Fixer yang dah lusuh tu bermaksud fixer yang telah kita gunakan. So kita buat pengembalian Argentum dan kita boleh guna semula fixer tersebut. Okay. Menggunakan semula fixer lah penetap. Seterusnya, kita pergi ke sumber utama pengembalian Argentum. Pertama adalah larutan fixer terpakai atau dikenali sebagai fixer lusuh. Kedua, filem terbuang atau filem reject. Filem pun kita boleh membuat pengembalian Argentum. So, kita nak dapatkan Argentum yang ada di dalam emulsi. Seterusnya, radiograf lama. Radiograf lama yang kita dah tak guna, kita boleh buat pengembalian Argentum. Seterusnya adalah kertas foto yang menggunakan Argentum base. Biasanya pengembalian Argentum hanya dari fixer terpakai. Biasanya kita guna fixer terpakai sajalah di jabatan kerana 98% Argentum boleh dikembalikan. 98% Argentum yang kita tak guna, kita boleh dapatkan semula. Contohnya yang kita dah buang dalam fixer tu, kita boleh dapatkan semula. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah pengembalian Argentum. Kita tengok berapakah kaedah yang boleh kita gunakan. Pertama adalah kaedah elektrolisis. Kedua, kaedah gantian logam. Ketiga, pemendakan kimia. Keempat, menjual fixer yang lusuh. Seterusnya, menjual filem ditolak ataupun filem reject. Ini adalah kaedah pengembalian Argentum. Okey, kita pergi ke kaedah yang pertama, iaitu
elektrolisis. Okey. Ini adalah reka bentuk elektrolisis. Okey. Ada dua jenis kaedah elektrolisis. Okey, satu kita menggunakan densiti arus tinggi untuk pemprosesan automatik. So untuk prosesor automatik kita guna densiti arus tinggi. Untuk yang manual kita guna densiti arus rendah. Okey. Unit bagi densiti arus tinggi ialah ampere per meter square. Okey, seterusnya kita pergi kepada reka bentuk elektrolisis. Okey, kita tengok dia punya gambar rajah. Okey. Pertama ada holding tank. Okey. Kedua ada control unit. Ketiga ada recovery tank. Okey. So, fixer lusuh atau fixer terpakai akan masuk ke sini melalui dari prosesor akan masuk dari sini. So, dia ada tiga switch, alarm, pump on B dan pump off C. So, daripada sini fixer lusuh tu dia masuk ke sini. So, fixer itu akan dipump masuk, dipump oleh control unit masuk ke dalam recovery tank. So, recovery tank kalau you tengok kat sini dia ada cathode. Okay, yang ni cathode. Cathode ataupun kita panggil dia rotating cylindrical cathode. Okay, dia akan berputar, dia akan berpusing. So ini anode ya, kiri dan kanan ni anode. Okay. Kita pergi ke tangki simpanan atau holding tank dahulu, iaitu bekas atau tong plastik bahan yang lengai. Bahan yang lengai itu dia tidak kalis bahan kimia lah. Dia kalis bocor, kalis karat serta kedap udara untuk elakkan pengoksidaan. Okey. So menyimpan larutan fixer yang lusuh. So daripada prosesor tu kita simpan dekat sini lah larutan fixer yang telah digunakan. So kepekatan ajantum biasanya antara 4 hingga 6 gram per liter. Dalam sini ya, biasanya kepekatan ajantum antara ini, julat ini. So dia ada 3 switch pada 3 paras berbeza. 1, 2, 3 saya dah cerita tadi ya. Switch A, switch B dan switch C. So kita pergi kepada next. Kita pergi ke recovery tank. Okay. So recovery tank saya ada cerita tadi, dia ada cathode dan anode. Cathode yang ni, okay, yang berbentuk silinder, dan anode pada tepi ni. Ini anode ya. 1, 2. Dekat gambar ni 1, 2 lah. So ada setengah elektrolisis dia ada 3 anode, ada setengah tu dia ada 4 anode. Okey. Tangki pengembalian mempunyai cathode dan anode. So cathode berbentuk silinder, cathode boleh berputar dan dikawal oleh motor elektrik. Dia ada satu pengawal lah, cathode drive ya. Anode pula, anode terdiri daripada 4 batang karbon, satu pada setiap penjuru tangki. Ada setengah tu 3. Dia bergantung kepada jenis apa mesin elektrolisis tu, daripada company mana ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada unit kawalan. Apakah yang mengawal mesin elektrolisis ni? Okey. Ada 3 komponen lah. Satu motor, satu pump, satu lagi meter perkedaran intensiti arus. Okey. Motor ni dia nak kontrol cathode lah, sebab cathode ini berputar. Pump adalah bahagian pump sini, dan meter lah, meter perkedaran densiti arus. Okay. Motor dan pump ini saling berkait lah. Bila dia berputar tu, so kita boleh tahulah berapakah arus, berapakah densiti arus. Okay. Meter perkedaran densiti arus memberi arus terus yang bervoltan tinggi. Arus yang digunakan antara 8 hingga 15 ampere. Okey, magnitud arus bergantung kepada kepekatan ajantum dalam larutan. Okay, arus ini juga bergantung kepada putaran cylindrical. Maknanya kalau kita boleh apply arus itu, contohnya 4 gram per liter
kepekatan kita apply 8 ampere. Kalau 8 gram per liter kita apply 12 ampere. Macam tu ya. Okey. Jika kepekatan agentum menurun di bawah paras 0.5 gram per liter, unit ini akan diberhentikan secara automatik. Sebabnya kurang efisien lah kalau kita buat pengembalian agentum. Okay, walau bagaimanapun sukatan ini adalah tidak fix lah, bermaksud dia bergantung kepada jenis mesin elektrolisis itu. Okay, jenis unit yang dibekalkan pada jabatan. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian Swiss ya. Swiss tu bahagian holding tank ya. Okay, kita tengok satu-satu Swiss. Apa kegunaan Swiss tersebut? Okey. Swiss yang atas ni adalah Swiss amaran. Apabila paras larutan sampai ke paras Swiss A, sistem amaran diaktifkan. So, sepatutnya dia tak boleh sampai ke sini. Dia macam mungkin ada masalah kerosakan pada pump. So, mungkin ada masalah pump. Maknanya fixer kat sini tak boleh pump masuk. So, isi padu fixer lusuh tadi dah sampai sini. Ataupun tersumbat saluran, ada tersumbat di kawasan ni. So fixer tu boleh sampai ke bahagian A, sepatutnya dia tak boleh sampai. Okey. Untuk Swiss B, Swiss B akan pump on. Apabila larutan sampai ke paras Swiss B, motor akan memusingkan katot dan fixer dipump masuk ke dalam tangki elektrolisis secara automatik. Okey, apabila fixer lusuh ini masuk, so dia akan sampai ke pump on ni secara automatik, terus secara automatik fixer ni akan terus dipump masuk ke dalam recovery tank. Okey, dan secara automatik juga katot ini akan diputarkan ya. Maka sistem recovery akan bermula lah. Okay, proses pengembalian agentum bermula. Okay. Swiss C pula, apabila arus larutan turun ke paras C, paras C, maka sistem pengembalian akan berhenti secara automatik. Okay, kita pergi kepada bagaimana pengembalian itu berlaku. Apakah yang berlaku dalam recovery tank? So, apabila fixer ini dipump masuk, so apa yang berlaku? Kita tengok aluminium argentum thiosulfat, kita dah belajar pada dalam kimia foto tu. Fixer itu aluminium thiosulfat So apabila ia bertindak balas dengan emulsi filem, so dia akan menghasilkan kompleks argentum thiosulfat di dalam larutan fixer dan kemudian akan membebaskan ion argentum. Kita tengok sini kompleks argentum thiosulfat, kompleks argentum yang tidak terkena dedahan. Ini kita dah fixer tu dah keluarkan. Dia memilih silver ataupun kristal yang tidak terkena dedahan dan dia keluarkan daripada emulsi. So dah, itu sebab dalam fixer lusuh ada kompleks argentum thiosulfat ya. So ini yang biru ni adalah ion argentum bebas. Which is positive. Okay, pertama. Okay, apa jadi pada kompleks argentum thiosulfat ini apabila kita masukkan dia di dalam apabila kita aplikasikan katot dan anod. Apabila kita aplikasikan katot dan anod, maka terdapat beza upaya di antara elektrod ini. Antara elektrod, katot dan anod. Okey, katot di sini adalah yang berputar ni dan anod adalah yang ni. Arus litar akan terbentuk lah ya. So kedua, imbangan elektrokimia
akan terganggu dan agentum thiosulfat berpecah memberi ion agentum. Okey, so ion agentum ia akan berpecah dan membebaskan ion agentum. So ion agentum ini akan tertarik kepada katod. Sebab apa? Sebab ia bercas positif. Katod bercas negatif. Okay. So ion agentum ni akan membentuk logam agentum. So untuk unit elektrolisis ni, bila kita applykan katod dan anod, so kejadian ni akan berlaku. Okay, di mana timbangan elektrokimia akan terganggu dan ia akan membebaskan ion agentum. So ion agentum ni semua akan terlekat banyak sangat dekat katod. So kalau dah penuh, kita akan keluarkan dia. So ini boleh tarik keluar. So kita akan kikis. Biasanya pengilang akan datang dan kikis di katod. Dia ada cara dia lah untuk keluarkan agentum yang terlekat pada katod. Okey. Okey, kriteria pengembalian agentum yang berkesan. Okey, tadi kita dah cerita bagaimana fixer itu masuk melalui saluran ini, ya. Kemudian dia akan naik terus pergi ke pump B. Daripada pump B secara automatik pump akan mengepam fixer lusuh di sini pergi ke tangki pengembalian. So di sini akan terjadi satu elektrokimia imbalance, ya, sebab kita dah apply arus di sini antara katod dan anod. Apa yang terjadi ialah kompleks agentum thiosulfat itu telah terurai dan membebaskan ion agentum ke dalam membebaskan ion agentum. So ion agentum itu akan tertarik ke katod. Okay, dia tertarik ke katod kerana ion agentum adalah bercas positif dan katod negatif. Okay. Daratan fixer yang lusuh berada pada isi padu yang sesuai pada aras pump B. Okay. Apabila dia berada pada arus pump B, tu yang saya terangkan tadi, dia akan automatik dipam masuk. Kedua, aplikasi densiti arus yang sesuai dengan kepekatan agentum semasa elektrolisis. So elektrolisis ni dia akan check berapakah kepekatannya. Okey. So kepekatan ini dia automatik dia akan pilih arus yang sesuai berdasarkan kepekatan fixer. Okey. Kedua, pergerakan katod mesti cukup laju untuk elakkan pensulfidaan. Okay. So sekiranya dia punya putaran kurang laju, so kita akan terjadilah pensulfidaan pada bahagian recovery tank. Okay. Agentum perlu dikeluarkan apabila mencapai had maksimum. Jika tidak, keberkesanan akan menurun. Okay, saya ada bagi tahu tadi apabila proses ini berakhir, apabila dia dah sampai ke pump C, so dia akan stop secara automatik. Okay. So biasanya waktu ni kita boleh tengok berapakah ketebalan. So dia akan ion agentum akan terlekat dekat katod. So apabila kita tak keluarkan dia ataupun kita tak ikis dia keluar daripada katod, sebab dia terlekat dekat katod, tapi kita masih lagi gunakan lagi recovery tank untuk pengembalian, so pengembalian agentum yang seterusnya adalah tidak berkesan lah. Okay, sebabnya dah penuh dengan ion-ion agentum pada katod ni. Okay, dia dah penuh, dah tebal. Okay. Fixer yang sudah bebas agentum boleh dikeluarkan dan dari pipe keluar dan boleh digunakan semula. Okay. So biasanya fixer yang telah dia menjalani proses pengembalian agentum akan keluar dari ke sini, dan kita boleh guna semula. Okay. Kalau you all tengok kat sini, dia punya paras fixer adalah sampai ke sini. Untuk maksimumnya di sinilah untuk pengembalian agentum. Okay.
Ini adalah sebuah mesin elektrolisis. Okey, kita lihat dari jarak dekat. So di situ ada paparan ampere, ada paparan masa. Okey, di situ kita boleh tahu berapa arus yang diaplikasikan semasa proses pengembalian Argentum dan berapa masa yang diperlukan. Okey, itu dia dah siap tulis kat situ, silver recovery system. Ini adalah untuk proses pengembalian Argentum jenis elektrolisis. Okey, mesin ni berada di bilik gelap ya. Dia akan bersambung terus daripada prosesor automatik kita. Kita tengok bahagian belakang ya. Okey, itu adalah salur masuk fixer lusur. Okey, itu adalah button on off. Okey, power belakang. Ini bahagian belakang sistem elektrolisis ya. Okey, sekarang kita buka pula bahagian atas. Okey, bahagian motor sistem. Okey, yang dibuka yang 3 tu adalah anode ya. Saya ada bagi tahu anode ada 3 ataupun 4 bahagian. Okey, yang ini adalah cathode. Okey. Okey, itu adalah cathode. Okey, cathode tu dipasang di tengah-tengah lah seperti yang dalam gambar rajah yang saya terangkan tadi. Okey. Okey, pada cathode ni lah ion Argentum akan terlekat ya, akan terlekat pada sekeliling cathode. Okey. Okey, seterusnya faktor menyebabkan pengembalian Argentum menurun. Okey, pertama adalah kurang amount Argentum dalam larutan fixer lusur. Okey, saya dah cerita tadi. So, dia punya kepekatan Argentum yang optimum untuk kita membuat pengembalian Argentum ialah 4 hingga 6 gram per liter Argentum dalam fixer lusur. Okey, kalau kurang amount maknanya kuranglah pengembalian Argentum tersebut. Maksudnya kuranglah kuantiti Argentum yang akan dikembalikan. Okey. So kedua, kadar pengalihan larutan fixer terlalu tinggi. Terlalu tinggi maksudnya daripada holding tank ni dia pump terlalu cepat. Terlalu tinggi, pump masuk terlalu tinggi ya. Okey, sebenarnya densiti arus terlalu tinggi. So densiti arus ini adalah bergantung kepada kepekatan Argentum. So ini saya dah explain juga pada slide yang lepas ya. So dia perlu sesuai dengan kepekatan Argentum. Dia tidak boleh terlalu tinggi. Okey. Seterusnya kelajuan putaran cathode berkurangan. Okey, putaran cathode ini berkurangan. So dia punya kelajuan juga adalah berkadar langsung dengan densiti arus. Okey. So dia perlu berputar dengan sesuai dengan kepekatan Argentum itu. Okey. Seterusnya pH fixer terpakai terlalu tinggi. Okay, pH dia terlalu tinggi. Okay, kita tak nak pH yang terlalu tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan elektrolisis dan kekurangan elektrolisis. Okay, kelebihannya pertama, dia boleh menghasilkan Argentum yang tulen. Okay. Kedua, kita boleh guna semula fixer yang telah kita lakukan pengembalian Argentum. Okey. So kehilangan Argentum kurang. Maksudnya apabila kita lakukan elektrolisis, maka kita boleh kembalikan Argentum. Kita boleh dapatkan Argentum 98%. Kita boleh dapat banyak. Ya. Maksudnya kehilangan Argentum, maksud kita boleh dapat kembali dengan lebih banyaklah, lebih banyaklah 98%. Okay. Jadi tidaklah terbuang Argentum atau tidaklah dikembalikan, tidaklah dia tercicir di mana-mana lah. Maksudnya kehilangan Argentum kurang tu maknanya keberkesanan pengembalian Argentum itu tinggi. Okey. Dalam kaedah elektrolisis ini. Okey. Seterusnya kekurangan elektrolisis pula. Pertama adalah alat yang mahal. Kedua, perlu perhatian dan masa penyelenggaraan. Okey. Okey, kaedah kedua adalah gantian logam.
Okey, ini cara kaedah gantian logam ya. Kaedah gantian logam melibatkan penggunaan logam, zinc, kuprum atau dawai keluli yang bercaj. Okey, kita tengok ya. Dia ada juga saluran masuk, fixer lusuh masuk. So dia melalui dawai keluli. Ni dawai keluli lah. Ni. Okey. So dawai keluli ini adalah di dalam plastik plastik bag with bottom drainage holes. Okey. So kat sini dia ada satu lubang. Okey, ini dawai keluli. So fixer masuk, so dia melalui dawai keluli, dia jatuh, dia macam turun melalui dawai keluli. Okey, ia berada di dalam plastik. So fixer yang telah menjalani pengambilan argentum ini, dia akan keluar dan dia akan keluar daripada tank, plastik tank ini dan melalui saluran keluar. Okay. Dia ada penutup ni lah, penutup dia lah, sama macam elektrolisis, dia ada penutup So terdiri dari tangki plastik lengai pada bahan kimia, mempunyai saluran masuk. Ini saluran masuk dan saluran keluar. Ada keluar. Okey. Ada dawai keluli dan bekas plastik untuk dawai keluli dan tudung yang kedap udara. Penutup yang kedap udara. Saya sebut tadi ada penutup Ada penutup kedap udara, ada dawai keluli dan dawai keluli ini berada di dalam plastik. Ada bekas plastik plastik bag. Dia macam bag plastik dalam dia. Okey. Okey, reka bentuk dia. Dawai keluli dalam bekas plastik disokong atas satu base dalam tangki dan tidak menyentuh bawah tangki. Okey. Ini dia macam tergantung. So kat sini ada ruang lah. Okey, fixer lusuh akan masuk melalui pipe atas tangki. Okey, fixer lusuh. Gantian logam berlaku apabila dawai keluli bertukar kepada iron akan melarut. Iron argentum akan bertukar menjadi logam dan mendap ke dalam bawah tangki. Okey. So, ini dia akan melalui keluli-keluli dan terjadi satu tindak balas dan menyebabkan iron argentum akan termendap di bawah ni. Okey, so iron argentum akan tertinggal di bawah ni dan fixer akan keluar. Okey. Ini adalah gantian logam. Okey. Produk gantian logam. Bahan yang terhasil daripada gantian logam tu, maksudnya argentum tadi, akan dikeringkan dan ditulinkan. Fixer bebas argentum mengalir keluar melalui pipe saliran di bawah atas tangki. Okey. Dia akan keluar. Okey. Melalui sini. Okey. Dan fixer ini tidak boleh digunakan semula. Okey, tidak boleh digunakan semula. Okey. Kualiti pengendalian yang berkesan untuk gantian logam. Pertama, pastikan dawai keluli berada di bawah paras larutan fixer untuk mengurangkan pengoksidaan. Okey, fixer dia kena atas sini. So kita kena tutup penuh dawai keluli ni, tutup sampai atas. So kita tak nak ada pengoksidaan So maknanya dia masuk memang penuh. Masuk sini, so kita make sure dia menutup ke semua bahagian dawai keluli. Okey. Kedua, pastikan larutan mengalir melalui dawai keluli pada kelajuan yang betul. Kalau terlalu laju, kurang berkesan. Okey. Dia ada perlu kelajuan yang betul. Perlu memonitor sisa-sisa argentum pada fixer yang keluar dari unit pergantian berlogam. Gantian logam lah. Ya. Okey. Fixer yang keluar ni dia tidak seperti elektrolisis, dia 98% dia bebas argentum. Okey, kalau yang ni dia masih ada lagi sisa-sisa fixer. Kemudian menukar dawai keluli yang baru apabila perlu, atau memasang unit trailing
Okey, menukar dawai keluli yang baru apabila perlu. Ini perlu ditukar lah. Okey, dawai keluli. Seterusnya memasang unit trailing tambah keberkesanan pengembalian jantung. So kita tengok unit trailing dia. Okey, yang ini unit tanpa trailing. So ada satu je, sekali je dia buat dia punya penggantian logam sekali sahaja. So fixer yang keluar tu saya kata adalah sedikit sebanyak, ada berbaki lagi agentum di dalamnya. So cara untuk lebih berkesan kita guna dua trailing. So kita guna dua tank lah, plastik tank, ada dua tank. Tank yang pertama dan tank yang kedua. So ini lebih berkesan lah untuk kita kembalikan lebih banyak jantung. Okey. Okey, kekurangan dan kelebihan gantian logam adalah pertama, siva yang kurang tulen. Siva tu kurang tulen dan berbau busuk jika tidak kedap udara. Maknanya kita kena tutup lah. Keberkesanan menurun apabila logam base hampir lusuh. Okay, logam yang digunakan itu hampir tidak ditukar lama lah kan. Tadi saya kata perlu ditukar, keluli perlu ditukar. Besi yang tergandung dalam larutan mungkin menjadi satu masalah bagi saluran longkang. Okay, sebab dia proses penurunan logam ni kan, ada logam-logam lain yang sama yang termendak di bawah bahagian tank. Kaedah seterusnya mendakan kimia dan mendakan logam. Ada dua kaedah. Kaedah mendakan kimia, kaedah ini tidak disyorkan, susah dijalankan dan menghasilkan asap beracun yang boleh mengkabutkan filem. Okey. So kaedah mendakan logam pula. So kita guna sodium sulfida 20%, masukkan ke dalam larutan fixer lusuh. Okey. So ini dia tak guna elektrolisis lah. So kita letakkan fixer tu dalam bekas yang lengai. So kita campurkan dengan sodium sulfida 20%. Okay, satu mendakan silver sulfida dihasilkan dan perlu dikeringkan dan hantar untuk ditulinkan. So ada next process pula bila sodium sulfida bertindak malas, so dia akan masukkan agentum sulfida, tetapi kita perlu keringkan dan hantar untuk penulinan lah, sebab kita tak dapat agentum yang tulen. Dia tak seperti erythrolysis tu. Erythrolysis tu kita akan dapat agentum yang tulen lah, sebab agentum tu sahaja yang tertarik pada katot. Okay. So seterusnya kita bagi pH fixer dan kaitan dia dengan pengembalian agentum. Okey. pH optimum untuk fixer terpakai ialah 4. Okey, pH fixer yang tinggi boleh memperlahankan proses pengembalian agentum. Ini boleh menyebabkan risiko pensulfidaan berlaku. Pensulfidaan itu ialah kompleks agentum thiosulfat yang berpecah kepada sulfur. Faktor yang menyebabkan pensulfidaan pertama, densiti arus terlalu tinggi iaitu erythrolysis. Dalam proses erythrolysis, so kita ada arus yang bersesuaian dengan kepekatan agentum di dalam fixer itu ya. So kedua, kepekatan agentum terlalu rendah, so maka kompleks agentum thiosulfat kurang terbentuk. Kedua, kepekatan sulfat terlalu rendah. Ketiga, pH larutan fixer terpakai terlalu tinggi. Itu sebab kita ada pH minimum iaitu 4 hingga 5. pH optimum iaitu 4 hingga 5. Okey, seterusnya pergi ke ujian perkadaran agentum. Okey. Ujian perkadaran agentum ini kita gunakan kertas perkadaran agentum. So kertas perkadaran agentum, kalau you ingat, dia sama lebih kurang je dia macam kertas litmus. Okey. Tetapi dia ada dua indikator. So you tengok kat sini ada satu indikator untuk cek kandungan agentum dan satu lagi indikator untuk pH. So kertas perkadaran agentum ialah jalur kertas yang disalut dengan bahan kimia.
digunakan untuk uji keberkesanan unit pengembalian agentum. Untuk tahu kandungan agentum dalam fixer dan memeriksa nilai pH fixer terpakai. So dia ada tempat-tempat untuk kita check agentum tu. Okey, kaedah ujian pertama, guna kertas pekadaran agentum. Kedua, celupkan kertas dalam larutan pada saluran keluar untuk pengembalian agentum. Okey. Saluran keluar unit pekadaran agentum. Okey, saluran keluar unit pada elektrolisis ataupun sekiranya kita guna unit trailing tadi, dia ada saluran keluar, so kita check bahagian saluran keluar. Kita check dia punya nilai agentum, kandungan agentum So, celup kertas dalam larutan pada saluran keluar unit pengembalian agentum untuk 1 saat. Angkat dan biarkan selama 30 saat. Buat bandingan dengan carta warna yang disertakan. Okey, dia ada carta warna. So, kita boleh tengok berapa gram per liter agentum pada skala warna yang diberikan. Seterusnya, biasa warna bertukar dari kuning muda ke hitam bergantung kepada kepekatan agentum. Okey. Nilai agentum pada saluran keluar perlulah kurang dari 1 gram per liter untuk menunjukkan unit tersebut berfungsi dengan berkesan. Okey, kita tengok bagaimana yang perlu kita check. So, ada 3 lokasi untuk kita uji kandungan agentum. Okey, pertama dekat tangki fixer itu sendiri dalam prosesor. So, kat situ perlu ada kurang 6 gram per liter. Okey, kat situ untuk kita make sure keberkesanan penetapan filem. Okey. So, kita dah belajar berkenaan dengan kimia foto, image pendam. So, dalam fixer kita perlu agentum kurang daripada 6 gram per liter untuk pastikan keberkesanan penetapan dalam tangki fixer. Okey, kedua, salur keluar tangki fixer. Salur keluar tangki fixer ini kena pastikan ia lebih daripada 4 gram per liter. Okey, kalau kurang maka kita akan kuranglah keberkesanan pengembalian agentum. So, pengembalian agentum tadi dia ada jurulat optimum iaitu 4 hingga 6 gram per liter yang sesuai untuk kita buat pengembalian agentum. Okey. So, kemudian kita check pula salur keluar, kena make sure adalah kurang daripada 1 gram per liter. Okey, kalau lebih daripada ni bermakna fixer tu kita tak boleh guna. Okey. Okey. Ini adalah terpakai pada elektrolisis sahaja. Okey, ia terpakai pada kaedah elektrolisis sahaja. Okey, kaedah lain fixer kita tak boleh guna semula. Okey, ingat ya 3 lokasi ni. Seterusnya, pengurusan sumber kewangan hasil pengembalian agentum. Okey. Okey, apabila kita dah pengembalian agentum kita dah lakukan, so jabatan sendiri boleh jual agentum tu. Agentum tu kita boleh jual semula. Biasanya kita jual pada company yang company yang supply fixer dan developer lah. Pada orang juga buat filem So filem tu dia nak buat base apa semua tu mesti guna agentum. So dia akan belilah. So biasanya kita akan dapat kembali keuntungan agentum, keuntungan daripada menjual agentum. That's why kita kena jagalah kita punya sumber tu supaya tiada kecurian dan sebagainya lah. Okey, pertama dari segi keselamatan, 2 kunci bilik gelap perlu dipegang dengan orang berasingan, orang yang dipercayai lah. Ya.
Kedua, merikut hasil jualan, nama syarikat, jumlah wang dan tarikh jualan tersebut. So, siapakah orang yang bertanggungjawab? Kena tahu. Pegawai dan pengurusan kewangan hospital, ketua jurueksir dan wakil syarikat yang membeli agentum tersebut. Okey. Agak mahal jugalah agentum tu kalau dijual. Okey, tanggungjawab jurueksir dalam pemeliharaan agentum. Disebabkan agentum adalah sumber yang dipelihara, jadi kita perlu juga menjaga agentum ni, elakkan dari pembaziran dan sebagainya. Okey, pertama, guna filem dengan salutan yang kurang, beratan salutan yang kurang. Maksudnya kalau selagi kita boleh guna single emulsion, kita guna single emulsion. Okay, single emulsi filem. So ini untuk kita kurangkan penggunaan agentum yang berlebihan. Kedua, guna saiz filem yang kecil. Okey, guna saiz filem yang kecil. Sekiranya pemeriksaan tu boleh guna saiz filem yang kecil, maka kita guna yang kecil. Kalau kita boleh collimate kan kecil, kita guna yang kecil. Okay. Kolimasi beam sinar X. Kalau kita boleh collimate kan pemeriksaan tu, kita gunalah filem yang kecil. Okay. So kedua, elakkan daripada pengulangan pemeriksaan. So bila ulang, contohnya kalau kita guna dark room, dia akan guna lebih daripada satu filem dan menyebabkan kerugian dan pembaziran agentum. Jadi kita tak nak. Okay. Okey, itu saja untuk kuliah hari ini. Ini adalah kuliah yang last untuk subjek proses pengimejan 1. Okey. Walaupun topik ini tak masuk dalam peperiksaan pertengahan, tapi dia masih lagi perlu dan penting untuk peperiksaan akhir ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua dan selamat belajar ya. Assalamualaikum.